Assalamualaikum. Dalam video ini, kita nak belajar penamaan sebatian mengikut sistem IUPAC. Sistem IUPAC digunakan dalam menamakan sebatian kimia bagi mengelakkan kekeliruan yang mungkin wujud bagi unsur yang mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Okey, apa itu IUPAC? Okey, awak cari sendiri ya. Baik ya. Jadi kita dah belajar nombor pengoksidaan sebelum ini ya. Bagi unsur yang mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan, angka Roman digunakan bagi mewakili nombor pengoksidaan unsur tersebut. Unsur-unsur peralihan dan unsur-unsur bukan logam biasanya mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Sebagai contoh, terdapat dua jenis oksida kuprum kerana kuprum adalah unsur peralihan, iaitu kita ada kuprum 1 oksida. Formula dia Cu2O. Dan kita ada kuprum 2 oksida, formula dia CuO. Okey. Untuk kuprum 1 oksida, dia adalah serbuk yang berwarna perang. Manakala kuprum 2 oksida serbuk berwarna hitam. Okey. Angka Roman dalam kurungan 1 ini menunjukkan nombor pengoksidaan kuprum ialah positif 1. Angka Roman dalam kurungan 2 ini menunjukkan nombor pengoksidaan kuprum ialah positif 2. Okey. Antara ciri-ciri unsur peralihan ialah unsur-unsur peralihan dia mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan dan dia mempunyai warna yang berbeza. Jadi kalau awak lihat ya, kuprum ni adalah unsur peralihan, dia mempunyai banyak nombor pengoksidaan. Sama ada positif 1, positif 2 ataupun sebagainya. Dan dia mempunyai warna yang berbeza. Sebab itulah kita gunakan sistem IUPAC semasa penamaan sebatian. Okey, kita lihat macam mana cara kita nak namakan sebatian mengikut sistem IUPAC. Okey, kita tengok jenis yang pertama dahulu. Jenis pertama A ya. Okey, kita ada logam kumpulan 1, 2 dan 3 tambah bukan logam monoatom ataupun anion monoatom. Apa maksud monoatom? Monoatom tu maksudnya satu atom saja. Jadi, yang ini saya nak tunjuk dulu tindak balas antara logam kumpulan 1, 2 dan 3 dan bukan logam monoatom. Bukan logam ni dia akan membentuk anion. Anion tu adalah charge negatif. Monoatom tu maksudnya satu atom. Baik ya. Jadi kita dah belajar nombor pengoksidaan sebelum ini di mana nombor pengoksidaan logam kumpulan 1 sentiasa positif 1, dia tak akan berubah. Nombor pengoksidaan dia ada satu saja, iaitu positif 1. Daripada lithium sampai francium. Okay. Nombor pengoksidaan logam kumpulan 2 sentiasa positif 2. Dia tak akan berubah. Nombor pengoksidaan logam kumpulan 13 sentiasa positif 3. Dia tak akan berubah. Bermaksud nombor pengoksidaan logam kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 3 ni ada satu sahaja nombor pengoksidaan. Okay, awak tengok ya, yang color hijau ni dia logam, yang color biru separuh logam, yang color kuning ni dia bukan logam. Okay, awak kena ingat ini. Dah belajar dah. Okay. Kemudian ya, nombor pengoksidaan bukan logam kumpulan 15 biasanya negatif 3. Nombor pengoksidaan bukan logam kumpulan 15 biasanya negatif 3, tetapi dia boleh berubah. Maksudnya dia tak tetap negatif 3. Dia boleh berubah. Nombor pengoksidaan bukan logam kumpulan 16 biasanya negatif 2, tetapi dia boleh berubah. Bermaksud dia ada banyak nombor pengoksidaan.
Nombor pengoksidaan bukan logam kumpulan 17 biasanya negatif 1 tetapi boleh berubah. Dia ada banyak nombor pengoksidaan kecuali fluorin. Kecuali fluorin, ingat nombor pengoksidaan fluorin sentiasa negatif 1. Okay, awak ingat ni ya. Baik. Jadi macam mana kita nak namakan sebatian mengikut sistem IUPAC bagi apabila logam kumpulan 1, 2 dan 3 bertindak balas dengan bukan logam monoatom. Okay, cara penamaan dia ialah mula-mula kita tulis nama logam kumpulan 1, 2 atau 3 ini. Kemudian kita tulis nama anion monoatom, iaitu nama bukan logam monoatom ditambahkan dengan perkataan ida. Okey. Oleh kerana logam kumpulan 1, 2 dan 3 hanya mempunyai satu nombor pengoksidaan sahaja, maka tidak perlu tulis nombor pengoksidaan semasa penamaan sebatian. Ingat ya. Kalaulah unsur tersebut mempunyai satu nombor pengoksidaan saja, kita tak tulis nombor pengoksidaan tersebut. Sebab ada satu, tak adalah keliru. Sebab ada satu, kalau ada banyak baru kita tulis. Okay, contoh ya. Contoh kita ada formula sebatian kita Li2O. Okay. Nama sebatian, biasa kita belajar nama sebatian ialah cation tambah anion kan. Okay. Kita ada cation kita lithium, anion kita oksida kan. Jadi antara dua ni yang mana betul? Lithium oksida ataupun lithium 2 oksida? Okey, yang betul adalah lithium oksida. Lithium 2 oksida salah. Sebab apa salah? Sebab tadi kita dah belajar ya. Logam kumpulan 1, 2 dan 3 dia hanya mempunyai satu nombor pengoksidaan. Jadi kita tak perlu tulis nombor pengoksidaan. Sekarang lithium ni, lithium awak dah hafal dia unsur kumpulan 1. Kalau unsur kumpulan 1, kita tak perlu tulis nombor pengoksidaan. Kita tulis nama logam tu sahaja. Lithium, O tu oksigen. Oleh kerana oksigen tu dia monoatom, kita belakang dia kita tukar kepada perkataan ida. Jadi nama dia lithium oksida, bukannya lithium 2 oksida. Okey, begitu juga ini. K2O. K tu kalium, kalium kumpulan 1. Jadi, kalau kumpulan 1 dia hanya ada satu sahaja nombor pengoksidaan, maka kita tak perlu tulis nombor pengoksidaan. Nama yang betul adalah kalium oksida. Begitu juga natrium klorida. Natrium ni dia unsur kumpulan 1, jadi kita tak perlu tulis satu dalam kurungan. Kita tulis nama logam tu sahaja, natrium klorida. Okay, kita tengok contoh lagi. Kita ada formula sebatian CaBr2. Okay, sebelum tu ya, apabila awak menonton video ini, apa kata awak rujuk, awak carilah jadual berkala sebagai panduan. Okay, ya. CaBr2, awak tengok jadual berkala. Ca tu kalsium, kalsium di dalam kumpulan 2. Jadi, oleh kerana kalsium berada dalam kumpulan 2, kita tak perlu tulis nombor pengoksidaan. Sebab unsur kumpulan 1, 2, 3 dia hanya ada satu nombor pengoksidaan. Kalau hanya ada satu, tak perlu tulis nombor pengoksidaan. Jadi nama sebatian yang betul adalah kalsium bromida, bukan kalsium 2 bromida. Okay, MgO. Awak tengok magnesium ni adalah unsur kumpulan 2. Jadi nama yang betul adalah magnesium oksida. Begitu juga ini, magnesium ni dia berada dalam kumpulan 2. Jadi nama yang betul adalah magnesium fluorida. Contoh ketiga, kita ada formula sebatian AlCl3. Al untuk aluminium. Kalau awak perhatikan, aluminium ni dia adalah logam kumpulan 3. Jadi kalau kumpulan 3 tak perlu tulis nombor pengoksidaan. Kita tulis nama logam tu saja, aluminium klorida. Begitu juga ini. Nama yang betul adalah aluminium oksida. Tak perlu tulis nombor pengoksidaan. Ya. Jadi ya,
Untuk unsur yang mempunyai satu nombor pengoksidaan sahaja, iaitu unsur logam kumpulan 1, 2 dan 3, tidak perlu menggunakan angka Roman semasa menamakan sebatian. Okay. Jadi perlulah hafal semua unsur kumpulan 1, 2 dan 3. Baik, kita tengok jenis 1B, iaitu logam kumpulan 1, 2 dan 3 tambah bukan logam polyatom. Okey, polyatom tu maksudnya ada lebih daripada satu atom. Bukan logam ialah anion. Bukan logam dia akan membentuk ion yang bercas negatif, nama dia anion. Jadi kita boleh katakan anion polyatom. Ada banyak atom. Okey, ini adalah contoh anion polyatom yang biasa digunakan. Nampak? Kita ada dua atom iaitu klorin dan juga oksigen. Sebab tu nama dia polyatom. Kenapa anion? Sebab dia bercas negatif. Okay. ClO negatif, nama biasa dia adalah hipoklorit. Nama IUPAC dia adalah klorat 1. ClO3 negatif, nama biasa klorat. Nama IUPAC dia klorat 5. Oleh kerana dia ada nombor pengoksidaan yang banyak, maka kena tulis angka Roman ini. Baik, macam mana dapat? Kita dah belajar dah tadi kan. Okey, kita tengok contoh ini. Kita ada formula sebatian NaClO. Jadi kalau perhatikan natrium ini adalah logam kumpulan 1. ClO adalah bukan logam polyatom. ClO adalah anion polyatom. Okay. Kita tengok nama biasa dulu. Nama biasa tu adalah cation tambah anion yang kita belajar sebelum ini. Okey. Sebelum tu cara penamaan dia. Cara penamaan. Okey. Mula-mula kita tulis nama logam. Nama logam. Kemudian diikuti dengan nama anion polyatom. Nama anion polyatom. Tambah at di belakangnya. Kemudian kita tulis nombor pengoksidaan. Okey. Baik, yang ini tadi saya ulang. Nama biasa bagi NaClO. Okey, kita ada cation kita natrium, ion natrium. Anion kita ni ClO. Okey, ClO nama biasa dia hipoklorit. Jadi nama biasa bagi sebatian ini adalah natrium hipoklorit. Tapi oleh kerana untuk nama IUPAC, dia mesti melibatkan nombor pengoksidaan. Ingat sebabnya klorin ni adalah bukan logam. Jadi kalau unsur bukan logam, dia biasanya mempunyai banyak nombor pengoksidaan. Jadi kita kena cari. Baik, macam mana kita nak kira nombor pengoksidaan? Okey, awak tengok sini. Kita jangan tengok sini, kita tengok sini. Okay, natrium ni, natrium kumpulan 1. Kumpulan 1 dia sentiasa positif 1. Okay, klorin ni kumpulan 17. Kumpulan 17 ni dia ada banyak nombor pengoksidaan. Biasanya negatif 1. Tapi oleh kerana dia bergabung dengan unsur lain, maka dia ada banyak nombor pengoksidaan. Jadi kita tak tahu, kita letak saja tambah klorin. Tambah, okay, oksigen ni, oksigen biasanya nombor pengoksidaan negatif 2. Tetapi dia akan menjadi negatif 1 kalau dia dalam bentuk peroksida. Awak dah belajar kan? Jadi tambah negatif 2 sama dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab sebatian ini adalah sebatian neutral, tak ada charge. Kita jangan tengok sini, kita tengok sini. Jadi kita selesaikanlah untuk mencari klorin. Kita dapatlah klorin kita adalah positif 1. Kena tulis positif. Maka nama IUPAC bagi sebatian ini adalah natrium. Natrium kumpulan 1 tak perlu tulis nombor, tak perlu tulis angka Roman. Kita tulis natrium sahaja. Okey, kemudian ini ClO ni adalah klorat. Klorat 1. Kenapa 1? Sebab klorin bercas positif 1. Okey. Apa yang awak perlu ingat kalau kita ada suatu unsur, atom bergabung dengan oksigen, belakangnya kita tambah at. Contoh macam ni kan, Cl ni klorin,
tambah oksigen, kita namakan dia klorat. Macam tu. Okey, saya ulang ya. Nama IUPAC bagi sebatian ini adalah natrium. ClO tu klorat. Klorat berapa? Klorin 1. Klorat 1. Okey. Ini pula NaClO4. Okey, nama biasa dia macam ni. Kita pecahkan. Kita ada ion natrium dan juga ion ClO4 negatif. Okey, jadi nama biasanya adalah natrium perklorat. ClO4 negatif ni nama biasa dia perklorat. Okey, untuk nama IUPAC dia mesti melibatkan nombor pengoksidaan. Okey, macam tadi ya. Kita tahu nombor pengoksidaan natrium ni sentiasa positif 1 sebab dia kumpulan 1. Okey, klorin ni pula dia bukan logam. Bukan logam ni biasanya dia ada banyak nombor pengoksidaan, jadi kita kena kira. Oksigen ni pula nombor pengoksidaan dia biasanya negatif 2, tetapi dia akan menjadi negatif 1 kalau dia dalam bentuk peroksida. Okey, jadi kita boleh kira nombor pengoksidaan bagi klorin ya. Natrium kita tahu positif 1, klorin kita tak tahu, oksigen ada 4. Nombor pengoksidaan bagi oksigen adalah negatif 2 sama dengan kosong sebab dia tak ada charge. Okey, kita tak tengok sini ya. Kita tengok sini. Jadi kita selesaikan, kita dapat nombor pengoksidaan bagi klorin adalah positif 7. Jadi macam mana kita nak namakan sebatian ini mengikut sistem IUPAC? Okey, nama dia adalah Na natrium, tak perlu tulis angka Roman sebab dia kumpulan 1. ClO tu adalah klorat. Klorin campur oksigen, nama dia klorat. Klorat berapa? Klorat 7. Kita mesti tulis angka Roman ya, bukan kita tulis 7 ni. Klorat 7. Okey, yang ketiga, nama biasanya adalah kita ada ion natrium bertindak balas dengan SO3 2 negatif adalah sulfit. Jadi nama biasa dia natrium sulfit. Okey. Kemudian untuk nama IUPAC mesti melibatkan nombor pengoksidaan. Okey. Macam tadi ya, kita tahu nombor pengoksidaan bagi natrium sentiasa positif 1, jadi kita darabkan dengan 2 sebab ada 2. Sulfur ni kalau awak tengok jadual berkala dia berada dalam kumpulan 16. Bermaksud sulfur ni dia di warna kuning, dia bukan logam. Jadi bukan logam dia ada banyak nombor pengoksidaan, jadi kita tak tahu, kita kena kira. Okay, oksigen ada 3. 3 darab negatif 2. Kita dah tahu kenapa negatif 2 ya. 3 darab negatif 2 samakan dengan kosong. Ni kosong. Jadi kita selesaikan, kita dapat nombor pengoksidaan bagi sulfur adalah positif 4. Jadi nama sebatian ini adalah natrium sulfat 4. Kenapa natrium? Okey, sebab ni natrium tak ada angka Roman sebab dia kumpulan 1. S sulfur bergabung dengan oksigen, nama dia sulfat. Kena tambah at dekat ujung ni. Sulfat. SO tu sulfat. Sulfat berapa? Sulfat 4. Sulfat 4. Okey, yang ini nama biasa kita ada ion kalium tambah ion CrO4 2 negatif adalah ion kromat. Jadi nama dia kalium kromat. Untuk nama IUPAC kita kena kira nombor pengoksidaan. Okey. Kalium ada 2 darab kalium kumpulan 1, nombor pengoksidaan dia positif 1 tambah kromium tu adalah unsur kumpulan, unsur peralihan. Jadi unsur peralihan dia ada banyak nombor pengoksidaan, jadi kita tak tahu, kita letak kromium Cr saja. Tambah oksigen ada 4, kita darab negatif 2. Sebab oksigen negatif 2, tapi akan menjadi negatif 1 dengan peroksida kan, samakan dengan kosong. Okey, jadi kita akan kira nombor pengoksidaan bagi kromium adalah positif 6. Maka nama IUPAC bagi sebatian ini adalah kalium, K untuk kalium, tak perlu letak 1 sebab kalium ni kumpulan 1, kalium, CrO, Cr tu adalah kromium. Ada oksigen, nama dia kromat. Kalium kromat, kromat berapa? Kromat 6. Okey, ini cara macam mana kita nak namakan
sebatian apabila logam kumpulan 1, 2 dan 3 bertindak balas dengan bukan logam polyatom, iaitu anion polyatom. Okey, kita pergi pula kepada jenis 2A, iaitu logam peralihan tambah bukan logam monoatom ataupun anion monoatom. Monoatom tadi maksudnya satu atom. Okey, oleh kerana dia bukan logam dia akan membentuk anion. Anion ni adalah charge negatif. Jadi bukan logam monoatom kita boleh sebut juga sebagai anion monoatom. Okey, dan logam kumpulan 14, 15 dan 16 tambah bukan logam monoatom. Okey. Baik, logam peralihan. Okey, semua ni adalah logam peralihan. Yang di tengah-tengah ni ini adalah logam peralihan. Manakala yang ini 3 ni adalah logam kumpulan 14, yang ini adalah logam kumpulan 15, yang ini adalah logam kumpulan 16. Jadi kita nak lihat macam mana kita nak namakan sebatian melibatkan logam peralihan, logam kumpulan 14, 15 dan 16 bertindak balas dengan bukan logam monoatom. Okey. Logam peralihan dan logam kumpulan 14, 15 dan 16 mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Awak ingat ya, semua unsur peralihan ni mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Yang ini pun logam 14, 15, 16 ni pun mempunyai banyak nombor pengoksidaan. Yang ada satu nombor pengoksidaan saja adalah logam kumpulan 1, logam kumpulan 2 dan juga logam kumpulan 3. Okey. Baik, contoh Contoh, Fe adalah ferrum. Ferrum adalah unsur peralihan. Jadi ferrum dia ada banyak nombor pengoksidaan. Dia ada dua, iaitu ferrum 2 positif dan juga ferrum 3 positif. Okey. Kuprum. Kuprum pun adalah logam peralihan. Jadi dia ada banyak nombor pengoksidaan. Contohnya kuprum positif dan juga kuprum 2 positif. Pb untuk plumbum. Okey, plumbum ni pun plumbum dia adalah logam kumpulan 14, jadi dia ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan, iaitu plumbum 2 positif dan plumbum 3 positif. Okey, stannum pun dia ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan, iaitu stannum Sn2 positif dan juga stannum 4 positif. Okey. Baik, zinc dekat sini zinc tidak dianggap sebagai logam peralihan kerana dia tidak menunjukkan ciri-ciri unsur peralihan, iaitu zinc dia hanya mempunyai satu nombor pengoksidaan sahaja, iaitu positif 2. Tadi unsur peralihan ni dia ada banyak nombor pengoksidaan. Tapi zinc ni tidak dianggap sebagai unsur peralihan sebab dia hanya ada satu nombor pengoksidaan saja, iaitu zinc 2 positif. Okey, ingat tu ya. Baik, macam mana cara penamaan dia? Okey, oleh kerana logam peralihan dan logam kumpulan 14, 15 dan 16 mempunyai banyak nombor pengoksidaan, maka kita perlu tulis nombor pengoksidaan dalam bentuk Roman bagi membezakan setiap unsur semasa penamaan sebatian. Cara penamaan, mula-mula kita tulis nama logam diikuti dengan nombor pengoksidaan, kemudian nama anion monoatom tambah ida dekat belakang. Kenapa perlu tulis nombor pengoksidaan? Sebab logam peralihan dan juga logam kumpulan 14, 15 ni dia ada banyak nombor pengoksidaan. Kalau ada banyak nombor pengoksidaan, kena tulis. Okey. Contoh Contoh kita ada formula sebatian FeCl2. Okey, Fe ni adalah unsur peralihan. Awak kena rujuk jadual berkala. Fe ni adalah unsur peralihan. Dia bergabung dengan bukan logam monoatom, satu atom. Jadi oleh kerana dia melibatkan unsur peralihan, dia ada banyak nombor pengoksidaan. Kita tak tahu dia Fe2 positif ke Fe3 positif kan. Jadi caranya kenalah kira. Okey, Fe kita tak tahu, kita letak Fe tambah
Klorin ada 2, jadi kita darab 2, darab, okey. Klorin ni biasanya negatif 1. Kalau Fe tak tahu, klorin ni kita tahu dia negatif 1. Biasa negatif 1 samakan dengan kosong sebab dia tak ada charge dekat sini. Jadi awak kira awak akan dapat fluorin nombor pengoksidan dia positif 2. Jadi nama IUPAC mula-mula nama logam iaitu ferrum. Kemudian kita tulis nombor pengoksidaan ferrum 2. Kemudian nama anion monoatom, anion dia klorin. Tapi oleh kerana anion ni monoatom, kita kena tambah ida dekat belakang. Jadilah klorida. Maka nama IUPAC dia adalah ferrum 2 klorida. Okey, yang ini pun sama. Ferrum ni adalah logam peralihan, jadi dia ada banyak nombor pengoksidaan. Kita tak tahu, kena kira. Caranya ferrum tambah klorin ada 3, jadi kita darab 3. Klorin ni nombor pengoksidaan dia biasanya negatif 1. Jadi kita darab negatif 1 samakan dengan kosong. Jadi kita dapat ferrum nombor pengoksidaan dia adalah positif 3. Maka nama sebatian ini adalah ferrum. Ferrum berapa? Ferrum 3. Cl ni kita tukar jadi klorida. Ferrum 3 klorida. Okey, CuCl. Okey, cuba tengok jadual berkala. Kuprum ni dekat mana letak? Okey. Kuprum ni adalah unsur peralihan, jadi dia ada banyak nombor pengoksidaan, kena kira. Okey, kena kira. Kuprum tak tahu, tambah klorin negatif 1 sama dengan kosong, jadi kita dapat kuprum sama dengan positif 1. Okay, nombor pengoksidaan kuprum adalah positif 1. Maka nama IUPAC bagi sebatian ini adalah Cu untuk kuprum, nombor pengoksidaan 1, jadi kuprum 1, klorin tu klorida. Kuprum 1 klorida. Okey, sama juga yang bawah ni. Okey. MnO2. Okey, cuba awak cari Mn tu unsur dekat mana? Dia adalah unsur peralihan, nama dia mangan. Unsur peralihan dia ada banyak nombor pengoksidaan, jadi kita kena kira. Mn kita tak tahu, tambah oksigen ada 2, jadi kita 2 darab dengan negatif 2. Oksigen tu biasa negatif 2, tapi akan menjadi negatif 1 kalau dengan peroksida. Jadi dia akan, sini bukan peroksida, maka dia negatif 2. Jadi kita dapat nombor pengoksidaan bagi mangan adalah positif 4. Maka nama IUPAC bagi sebatian ini adalah mangan berapa? Mangan 4. Oksigen akan jadi oksida. Jadi mangan 4 oksida. Okey. Ini formula sebatian SnCl2. Okey, Sn tu cuba awak cari. Dia dekat kumpulan mana? Dia logam kumpulan 14. Tadi kita dah belajar ya. Logam kumpulan 14, 15 dan 16 dia mempunyai banyak nombor pengoksidaan. Kalau banyak nombor pengoksidaan, kita kena cari berapa nombor pengoksidaan itu. Okay, seperti tadi proses dia sama ya. Jadi bila kita kira, kita dapat nombor pengoksidaan bagi stannum adalah positif 2. Jadi nama sebatian ini adalah stannum 2. Stannum 2 klorida. Itu nama dia. Okey, kalau awak tengok ni, nampak bila awak kira, awak akan dapat stannum 4 pula. Nombor pengoksidaan bagi stannum positif 4. Nampak dia ada banyak nombor pengoksidaan. Jadi nama dia stannum, Sn stannum. Stannum berapa? Stannum 4. Cl2 klorida. Stannum 4 klorida. Okey. Yang ini pun sama Yang ini pun sama. Awak boleh kira, awak boleh tengok Okey, yang ini Mn tu adalah unsur peralihan, jadi kita tak tahu nombor pengoksidaan, kita kena kira Caranya Mn tak tahu, tambah, okey. Ini adalah nitrat. Okey, nitrat ni kita tahu bercas negatif 1. Jadi 2 darab negatif 1. Kenapa 2? Sebab ada 2 nitrat. 2 darab negatif 1, maka kita akan dapat nombor pengoksidaan bagi mangan adalah positif 2. Jadi nama IUPAC dia adalah mangan 2 nitrat. Itu nama dia, mangan 2 nitrat. Okey, kita pergi kepada jenis 2B iaitu logam peralihan tambah bukan logam polyatom iaitu anion polyatom, dan logam kumpulan 14, 15 dan 16 tambah bukan logam polyatom iaitu anion
polyatom. Tadi monoatom, sekarang polyatom. Okey, ini pun kita dah tengok tadi. Ini adalah anion polyatom. Kalau boleh hafal ya. Kalau tak hafal macam mana? Tak hafal kenalah kira. Boleh kira ni. Caranya awak dah tahu. Awak kira Cl tu berapa, Cl ni berapa kan? Sebab oksigen kita dah tahu. Oksigen dekat belakang ni dah tahu. Cuma unsur kat depan ni kita tak tahu. Sebab dia ada banyak nombor pengoksidaan, kita boleh kira. Okey, jadi cara penamaan dia adalah mula-mula kita tulis nama logam diikuti dengan nombor pengoksidaan, sebab logam peralihan dengan logam kumpulan 14, 15, 16 ni dia ada banyak nombor pengoksidaan. Kalau ada banyak nombor pengoksidaan, kena tulis. Diikuti dengan nama anion polyatom, belakangnya ada @. Dia ada @ dan tulis nombor pengoksidaan ni. Okey, contoh kita ada formula sebatian FeSO4. Okey, nampak kita ada satu logam dan juga kita ada anion polyatom, ada banyak atom. Jadi nama biasa, kita dah tengok tadi, nama biasa tu cation tambah anion. Cation kita Fe 2 positif, anion kita SO4 2 negatif. Jadi nama biasa dia ferrum 2 sulfat. Kita dah biasa ni kan, ferrum 2 sulfat. Okey, untuk nama IUPAC, dia mesti melibatkan nombor pengoksidaan. Kalau awak perhatikan ya, sulfur ni dia kumpulan 16. Kumpulan 16 ni dia ada banyak nombor pengoksidaan. Sebab sulfur ni adalah bukan logam. Awak tengok jadual berkala, sulfur ni dia warna kuning, dia bukan logam. Jadi bukan logam ni awak ingat dia banyak nombor pengoksidaan. Okey, jadi kenalah kira. Jadi cara nak kira, tengok sini Fe. Okey, yang kita tak tahu adalah sulfur. Sebab sulfur ada banyak nombor pengoksidaan. Okey. Kalau sulfur tak tahu, yang lain ni kita dah tahu dah. Macam ni kan, ferrum. Ferrum ni kenapa positif 2 kita dapat daripada sini. Dia tak boleh dua-dua tak tahu dia hanya satu saja tak tahu. Okey. Ferrum 2 tambah sulfur tak tahu tambah oksigen ada 4 darab negatif 2. Darab negatif 2 sama dengan kosong sebab dia tak ada charge dekat sini. Kita tak tengok sini tengok sini. Jadi kita selesaikan, kita dapat nombor pengoksidaan bagi sulfur adalah positif 6. Maka nama IUPAC sebatian ini adalah Fe tu ferrum. Ferrum ni sini ferrum 2 sulfat tapi sulfur tu positif 6. Jadi nama dia sulfat 6. Ulang nama dia adalah ferrum. Ferrum berapa? Ferrum 2 SO. S tu sulfur. Sulfur bergabung dengan oksigen, nama dia jadi sulfat. Sulfat berapa? Sulfat 6. Sebab sulfur tu nombor pengoksidaan dia 6. Jadi nama dia ferrum 2 sulfat. Okey, yang ini pun sama Awak boleh tengok. Boleh tengok sendiri sama saja. Okey, saya nak tunjuk yang ini. Okey, nama biasa bagi sebatian ini adalah kita ada ion plumbum 2 positif tambah dengan ion CrO4 2 negatif, ion kromat. Kromat nama biasa dia kromat. Jadi nama biasa bagi sebatian ini adalah plumbum 2. Kenapa 2? Sebab cahaya 2, plumbum 2 kromat. Okey. Kromium ni dia unsur peralihan, jadi dia ada banyak nombor pengoksidaan, maka kita tak tahu, kena kira. Cara dia, plumbum ni nombor pengoksidaan dia 2, kita tahu dekat sini 2, tambah kromium tak tahu, oksigen ada 4 darab negatif 2, sebab oksigen ni biasa negatif 2 kan, samakan dengan kosong, jadi kita dapat nombor pengoksidaan bagi kromium adalah positif 6. Maka nama sebatian ini adalah plumbum 2 CrO2 kromat. Kromat berapa? Kromat 6. Okey. Okey, kita pergi kepada jenis 3 iaitu bukan logam tambah bukan logam. Ini dah belajar sebenarnya semasa tingkatan 4. Okey. Bukan logam, okey, yang mana unsur bukan logam? Ini panduan dia. Yang kuning ni semua unsur ni bukan logam. Ya. Kita tengok hidrogen Okey.
Hidrogen ni nombor pengoksidan dia positif 1 dengan bukan logam. Contoh, apabila hidrogen bergabung dengan klorin. Klorin bukan logam, maka nombor pengoksidan bagi hidrogen adalah positif 1. Tetapi kalau hidrogen ni dia bergabung dengan bukan logam, dengan logam, contohnya natrium, dia akan menjadi negatif 1. Ni dah belajar ya. Positif 1 dengan bukan logam, negatif 1 dengan logam. Okey, manakala bukan logam yang lain ni, tengok ya. Nombor pengoksidaan bukan logam kumpulan 15 yang warna kuning ni biasanya negatif 3 tapi boleh berubah. Nombor pengoksidaan bukan logam kumpulan 16 biasanya negatif 2 tapi boleh berubah. Nombor pengoksidaan bukan logam kumpulan 17 biasanya negatif 1 tapi boleh berubah. Okey, kecuali fluorin. Fluorin ni kumpulan 17. Nombor pengoksidaan dia tetap negatif 1. Dia tak akan berubah. Okay, kita dah belajar dalam video sebelum ni ya. Okay, jadi macam mana cara penamaan dia kalau bukan logam tambah bukan logam? Okay, caranya adalah mula-mula kita tulis awalan tambah nama bukan logam diikuti dengan awalan tambah nama bukan logam, belakang dia kita letak ida. Ingat tak awalan tu apa? Ini awalan. Kalau 1 mono, kalau 2 di ataupun di, kalau 3 tri ataupun tri dan seterusnya. Okey, kita dah tengok ni. Okey. Kalau unsur pertama tu dia ada 1, 1 kita letak mono kan. Tapi kalau unsur pertama kita tak perlu letak mono. Okey. Contoh formula sebatian kita ada CO. Okey. Kalau awak tengok C tu karbon. Cuba tengok jadual berkala. Karbon tu kumpulan 14 dia bukan logam. Karbon bukan logam, oksigen pun bukan logam. Maka kita gunakan konsep ini. Okey, jadi karbon ni ada 1. Oleh kerana karbon ni unsur yang pertama, kalau 1 tak perlu letak mono. Kita letak nama dia saja iaitu karbon. Okey. Ini oksigen. Oksigen ada 1 kena letak mono. Okey, jadi kita tulis karbon monoksida. Belakang dia kita tukar jadi ida. Karbon monoksida. Yang ini CO2. C tu karbon. 1 tak perlu letak mono sebab dia dekat depan. Yang kedua baru letak mono. Okey, karbon ada 1 kita tulis karbon. Oksigen ada 2. Kalau ada 2 nama dia D ataupun di. Jadi karbon dioksida. Belakang dia kita tukar jadi ida. Ini karbon bukan logam, klorin pun bukan logam. Jadi kita guna konsep ini. Okay, jadi nama dia C tu karbon. Klorin ada 4, 4 tu tetra. Jadi karbon tetra klorida. Belakang dia tukar jadi ida. Yang ini nitrogen. Nitrogen kumpulan 15 dia bukan logam. Okay, nitrogen ada 2, jadi nama dia dinitrogen ataupun dinitrogen. Oksigen ada 3 tri ataupun tri. Jadi nama dia dinitrogen trioksida. Okay. Jenis keempat melibatkan asid. Okay. Contoh formula sebatian HNO3. Nama biasa yang kita biasa gunakan nama dia asid nitrit. H2SO4 nama biasa kita gunakan asid sulfurik. Kita biasa tengok guna kan. Tapi kalau nama IUPAC dia mesti melibatkan nombor pengoksidaan. Ingat tengok Okey. Hidrogen ni tadi kita dah belajar. Hidrogen ni positif 1 kalau dengan bukan logam. Kalau sebelah ni bukan logam. Kalau dengan logam dia negatif 1. Sekarang nitrogen bukan logam jadi nombor pengoksidaan bagi hidrogen adalah positif 1. Okay, nitrogen ni dia bukan logam. Bukan logam dia ada banyak nombor pengoksidaan kita tak tahu jadi letak N. Kita nak cari Oksigen ada 3, darab negatif 2. Kita tahu biasanya oksigen ni negatif 2 tetapi dia akan menjadi negatif 1 kalau dia peroksida. Samakan dengan kosong sebab dia tak ada cas. Jadi awak kira awak dapat nombor pengoksidaan bagi nitrogen adalah positif 5. Jadi nama IUPAC bagi asid ini adalah asid nitrik 5. Sebab
nitrogen tu nombor persaudaraan dia 5. Asid nitrik 5. Okey, untuk asid sulfurik pun sama ya. Hidrogen kita tahu positif 1, sulfur ni dia bukan logam, kita tak tahu, kena kira. Jadi awak kira, awak dapat nombor persaudaraan bagi sulfur adalah positif 6. Maka nama IUPAC bagi asid sulfurik ni adalah asid sulfurik 6. Okey. Baik, jadi ada banyak contoh yang saya tunjuk. Jadi saya harap awak boleh buat aktiviti 1E ini. Okey, saya harap awak faham. Sekian, terima kasih.